Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning everyone. So now teacher ada baru bagi saja nota chapter 4 teacher. So boleh gunalah. Alright, so pada siapa yang dah dapat buku, supposedly most of you akan dapat dah lah sebab teacher kat KL pun dah dapat kan. Yang ini apa tu yang untuk tak boleh gerak. Okay. Untuk revision semua pakai soalan yang dalam buku chemistry recipe ni lah. Okay, sama je soalan yang teacher bagi soft copy tu. Hari tu yang chapter 3 kita buat, chapter 2 kita buat tu semuanya soalan dalam buku ni. Tapi since hari tu tak siap lagi buku, that's why kita buat dalam bentuk soft copy lah. So lepas ni tak ada dah nak print lagi, tak perlu nak salin balik kan, kesian. Kita dah terus pakai buku ni. Buku ni pun awak yang bayar kan. Alright. So sebelum kita buat soalan ni, revisions untuk periodic table penyelaras bagi minggu ni dan juga minggu hadapan. Kejap ikut perancangan. Sebabnya pre-trial 1 bulan 8 tu jadi. Cuma kita tunggu dulu confirmations KPM sama ada sekolah untuk budak-budak peperiksaan ni buka bila kan. So andai kata bulan 8 tu selepas 1 bulan hingga 5 bulan tu, makanya kita akan jawab pre-trial secara online lah. Tapi kali ni kita bukan bagi objektif saja sebab nama pun pre-trial, akan ada objektif, akan ada structure dan AC. Alright, so minggu depan kita akan buat revisions periodic table dan juga redox. Redox dia akan masuk dalam exam hanyalah rasting. So kita akan pergi tengok balik pada rasting. So sekejap je lah redox tu. Alright, so terus pergi pada chapter ni. Berapa orang dah? 25, half lagi. Okay, so unit 4 nak kata susah tak susah. Nak kata banyak, yes memang banyak kan. So last time teacher dah bagi dah nota tu tapi teacher saja bagi balik, nanti orang kata teacher saya tak jumpa nota tu. Alright, so last time teacher dah stop kat siapa nama ni? Saintis-saintis yang memperkenalkan periodic table kena ingat. Walaupun dia soalan objektif ataupun soalan structure 1 atau 2 markah saja. So tak apalah kan, nak full mark kan. Okay, so seterusnya kita pergi pada basic principle of arranging the elements, benda yang paling basic lah. So since kita pakai last kali saintis yang modernize and improvise periodic table was Henry Moseley kan. So Henry Moseley dia susun periodic table ni in order of increasing proton number. So that's why kita guna teori dia. So basic principle of arranging the elements in periodic table, arrange in ascending ni meningkat Kalau D tu baru menurun. So ascending or increasing order of proton number. So daripada mana? Group 1 hingga 118. Nanti teacher tunjuklah dia susun proton number tu macam mana. Alright, so element with similar chemical properties ni, bila disebut chemical properties ni merujuk kepada valence electron. Okay. Kalau elemen yang ada valence electron sama, maka dia akan digrupkan dalam satu kumpulan yang sama. Alright, so ada beberapa elemen yang baru saja dijumpai and then dia boleh baru jumpa grup mana yang sesuai dimasukkan, tapi study tentang dia tak jumpa lagi lah kot. Teacher tak update lagi. Alright, so seterusnya benda yang sama. So yang dalam ni kena tahulah mana nak tengok group, mana nak tengok period, proton number and electron arrangement. So of course awak dah tahu kan, dah form 5 dah. Group kita kena tengok secara vertical. Kalau kita buat graph tu, vertical tu adalah y axis. So dari atas ke bawah, bawah ke atas And then period tengok daripada across kiri ke kanan. Kita panggil apa? Horizontal. Kalau kita buat graph x axis. Alright. So proton number, okay, yang ini yang Henry Moseley susun ni. Bagaimana dia susun dengan peningkatan number of proton tu, dia macam ni Dia start dengan period 1 dulu. Ni mass, sekejap, proton number duduk atas.
Okey, ni tengok pada indications dia cakap proton number dia letak kat atas. Ada periodic table dia letak proton number kat bawah, REM dia letak kat atas. Tu tak ada masalah. Yang penting kita kena refer penunjuk dia ni. Okay, so since proton number dia atas, so tengok proton number dia susun. 1, 2, lepas tu dia ke bawah pula 3, 4, 5, 6. Macam itulah dia susun dengan penyekatan number of proton 1, 1. 1 tambah 1 tambah 1. Okay, ini kenapa kita tak study pasal dua benda ni, dua box ni kan? Okay, pertama sekali ada saintis telah jumpa banyak sangat elemen yang diletakkan dalam satu box ni kan. Kalau perasan, semua box-box ni ada satu sahaja elemen yang spesifik. Tetapi disebabkan period 6 group transition element ni terlalu banyak, tak muat untuk letakkan dalam satu periodic table tu, so dia keluarkan. Okay, kenapa kita tak study pasal diorang ni? Sebab diorang ni adalah rare element. Dijumpa sekali-sekali je and susah sangatlah nak jumpa. Okay, itu saja. Alright, so lagi satu teacher nak ingatkan, kena tahu mana non-metal, mana metal dan juga mana semi-metal kan. Tapi yang selalu kadang-kadang student lupa, dia keliru dengan hydrogen. Hydrogen bukan grup 1 tapi dia hanya menumpang grup 1 tu Maknanya proton number dia 1, dia duduk atas grup 1 tapi grup 1 bermula dengan lithium. So hydrogen bukan grup 1. Alright, dia hanya menumpang sahaja and dia bukan metal tetapi non-metals. Okay. And then seterusnya yang ini boleh kot. Kalau tengok secara vertikal kita panggil group and then group tu depends kepada number of valence electrons. Alright, so valence electron tu pula kalau 1 dengan 2 terus kita namakan group dia group 1 ataupun group 2. Tapi kalau elemen tu ada valence electron 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 8, untuk menentukan grup dia kita kena tambah 10. Kenapa kita tak cakap dia group 3 and group 12 ke apa? Itu adalah transition element. Transition element properties dia lain daripada grup yang di atas ni ni. So that's why mana-mana elemen yang diberi dalam soalan 3 valence electron terus tambah 10 dia akan jadi kat group 13, bukan group 3. Group 3 dan hingga 12 tu special, kita tak usik dia lagi. Transition element Okay, and then apa lagi perlu ingat? Nama perlu ingat lah. Nama group 2 ni kita tak terlalu detail pergi kan, tapi kena ingat nama dia. And then halogen, noble gas tu mesti tahu kan. Group 3 hingga group 12 lain nama transition element, kita panggil dia transition metals or heavy metals. Kenapa? Transition element ni memang sangat keras. Kita susah nak bentuk dia sebab tu kita panggil heavy metals. And then horizontal rows, horizontal x-axis kan. So dia refer kepada period. So period ni kita tentukan dengan number of shell filled with electron. Okay dah. Ni boleh tengok lah, kalau kita tahu period dengan group, of course kita tahu dia group mana. Okay. So tak ada apa. Alright, so electron arrangement in atoms pun dah tahu. Sekejap, siapa nak masuk? Okay, electron arrangement in atoms. So kena ingatlah kalau first shell sahaja kita letak 2 maksimum kan? Mute. Okay, first shell tu kena ada maksimum 2. So mana-mana elemen yang ada satu saja shell and itulah valence shell dia, so dia akan mencapai duplet. So supposedly dah mahir dah kan ni kan. Contoh helium proton number dia memang ada 2, so dia ada satu saja shell dan shell yang pertama itulah valence shell dia. So kita katakan dia mencapai duplet electron arrangement. So second shell and seterusnya perlu diletakkan 8 maksimum. And then contoh neon ni dia ada 2 shell, so shell kedua wajib letak 8 penuh untuk mencapai stable. So since neon ada 8, so kita katakan dia mencapai octet. Okay, itu sajalah untuk yang ni kan. Apa lagi soalan-persoalan ni ni jap. Sementara teacher ingat ni lah, teacher bagi tahu nak catat ke macam mana, ikutlah.
Okay, so untuk SPM level kita tak akan suruh budak buat electron arrangements yang lebih daripada 30 proton number. Kenapa? Sebab kalau tengok kat sini kan, teacher kata dah tadi first shell 2, lepas tu second shell and seterusnya kena 8 kan. Tapi kenapa tiba-tiba ada 18 kat sini? Ada persoalan kat situ kan. So sebenarnya teori untuk shell ni ataupun electron arrangement ni ada banyak lagi sebenarnya. Tapi kita tak belajar sekarang ya, kita belajar masa pre-U nanti, high level sikit lah. So kenapa jadi 18? Dia ada melibatkan energy level. So energy level ni kita panggil shell ni, kita nanti bila dah belajar kat pre-U kita tak panggil shell dah, kita panggil orbital. Nanti akan ada prinsipal lah, Aufbau principle, banyak prinsipal yang kita libatkan. So since 18 ni kenapa? Sebab ada energy dalam orbital tu yang kita kenali sebagai shell lah. Sekarang shell. Nanti belajar tinggi sikit, orbital dah kita panggil. So jangan border dengan benda ni, takkan keluar syllabus lah. Alright, so electron arrangement mesti bawah daripada 30. So still lagi 288 something macam tu. 18 ni nanti awak belajar 1S2, 2P2, 3S2, 2D macam tu lah, banyak. Okay, then habis. Okay, so group 18 teacher pergi laju jugalah. Yang penting teacher nak pergi kat group 1 dengan group 17 sebab ada banyak sangat reactions kan. So teacher nak recall balik. Ibaratnya teacher ajar balik lah tapi laju sikit. Kan kalau form 4 tu memang slow kan. Okay, group 18. Group 18 ialah yang inilah kan yang paling kanan dalam periodic table. And OG ni dia adalah elemen yang baru. So kalau dalam studies tu tak banyak lah pasal dia. Tapi kita tahu dia group 18 sebab dia stable. Alright, so kenapa nama dia noble and inert? Ingat inert selalu ditanya what does it mean by inert? So inert memang kita akan cakap chemically unreactive. Sama juga dengan noble ni. Noble ni kalau dalam bahasa Inggeris, term Inggeris noble ni mulia kan. Tapi dalam bahasa term chemistry, noble ni chemically inert ataupun chemically unreactive lah. Alright, so because of what? Valence shell dia fully filled with electron. So bila dia dah fully filled with electron, so dia tak nak donate, dia tak nak accept, dia tak nak share electron dengan siapa? Alright, so that's why dia mono atom. So mono atom ni bersamaan dengan satu atom sahaja. Bagaimana kita nak buat chemical formula dia mesti single sahaja ya. Dia tak ada macam group 17 ataupun group 16 macam oksigen kan. Diorang tu tak stable sebab tu kita kena buat diatomic. So diatomic tu Cl2, O2 yang ada dua subscript tu kan. Itu kita panggil diatomic dan itu untuk gas yang dalam group yang tidak stable. Macam itulah. Alright. Habis tu. Tak ada apa kot. So physical properties ni wajib tahulah sebab soalan ni suka tanya juga kan. Physical properties adalah physical yang kita bandingkan dengan group lain. Contoh group 18 dengan group 1 macam mana? Macam itulah. Okay, so dia exist as monoatomic. Macam yang teacher bagi tahu, exist as single atom. Colorless, gases at room temperature. Insoluble in water sebab dia unreactive, dia tak boleh nak form apa-apa bond. And cannot conduct electricity and poor conductor of heat sebab unreactive juga. Alright, so very small atomic size, low melting point, boiling point and low density. So ini kita comparekan dia dengan group yang lain. Tapi seterusnya kita kena compare dengan elemen-elemen yang ada dalam group 1. Sebab itulah ayat dalam explanation awak wajib ada start dengan when going down the group. Okay, melainkan kalau dalam soalan tu cakap what happened to the atomic size when going down the group, tu tak apalah, tak stick when going down the group. Andai kata dia cakap compare atomic size of argon and neon, so better cakap when going down the group 18, siapa lagi besar macam itulah. Okay, kenapa going down the group? Sebab kita tengok group tu secara vertical So bila kita nak compare atomic size, reactivity and so on, kita perlu tengok daripada atas ke bawah secara vertical. Okay, and then atomic size increases, of course kena tahu semakin kita menuruni group, mestilah number of shell pun bertambah sebab period 1 sampai 6 tu menunjukkan number of shell pun
bertambah kan, ada 2 shell, 3 shell and so on. So that's why kita katakan atomic size increases when going down the group 18 because the number of occupied shell in atoms increases from helium to radon. So reason ni sama je dengan group yang satu ke, mana-mana group, semua group. Atomic size wajib meningkat. Tetapi bila pergi kat melting point and boiling point, untuk group 18 dan group 17 dia increase. So macam mana teacher nak explain tentang ni? Teacher pernah explain dah dulu. Melting point and boiling point ni apa dan kenapa increase. So tengok dulu pada reason dia. This is because the atomic size increases down the group. Betul lah, dia berkait dengan size. The forces of attractions between the atoms of each element become stronger. Yang ni kena faham Kita pakai forces of attractions between the atoms of each element, bermaksud itu adalah force van der Waals. Cuma dalam SPM dia tak tekankan untuk guna perkataan van der Waals tu. Okey, itu adalah force van der Waals. Tapi untuk SPM kita pakai forces of attractions between atoms of each element. Kenapa dia cakap between atom in each element? Apakah yang dimaksudkan dengan yang itu? Kejap teacher buka dulu. Okay, so again teacher repeat balik apa yang dikatakan dengan melting point and boiling point. So melting point and boiling point adalah changes of state. State apa? State of matter. Okay, kita dah belajar solid, liquid, yes, and gas. Okay, kat mana empty tu berada, melting point tu berada antara phase solid nak ke liquid. So bila dia mencapai melting point, so melting point dia duduk kat sini. Sebab melting point daripada solid ke liquid. And then boiling point duduk antara liquid kan dengan gas. So bila dia capai boiling point maknanya semua dah bertukar menjadi gas daripada liquid. So kalau tengok arrangement solid kan, sangat rapat tapi kena lukis 3 layer kan kalau dalam SPM. Tak cukup layer tu. Satu lagi. Kalau liquid, dia rapat lagi tapi dia dah ada spaces sikit kan. Ada space banyak. Okay. Kalau gas memang terus buat hal masing-masing. So apa yang dimaksudkan dengan melting point? Melting point kita kena tengok particles yang ada dalam solid tu sendiri. Contohlah tadi dia kata when going down the group, melting and boiling point increases kan. So dari mana ke mana? Tengok sini balik. Contoh teacher bagi helium, neon dengan argon Okay, kenapa semakin turun makin meningkat melting point and boiling point? Contohnya helium. So helium, so kita anggap je lah dalam solid tu semua ada helium. Contoh. So bila dia rapat-rapat, mestilah ada forces yang pegang. So kenapa solid tu dalam keadaan yang rapat-rapat? Sebab dia ada forces yang kita panggil force of attraction tadi itulah. So yang ini yang kita nak putuskan untuk melting and boiling point. Sebab tu ayat dia kata gini. Force of attractions between the atom yang sama for each element. Dia kata gitu, faham ke dok ni? Alright, so tengok kat sini. In order to putuskan ikatan, in order to change the state of matter tu, dia kena putuskan ikatan dari solid untuk dia jadi liquid. So itu yang dinamakan melting point. So untuk helium, ikatan dia sangat kuat. So kita perlukan more heat, less lagi sebab dia kecil. Okay, kalau pergi kat neon, turun lagi. So neon ni, kalau tengok kat sini helium, dia ada dua valence elektron. Okay Okay, van der Waals ni berlaku macam mana? Okay, van der Waals ni berlaku antara valence elektron tu dan juga nukleus tu. Tengok sini helium dengan helium. Okay, akan ada satu part elektron berkumpul kat sini. So bila elektron berkumpul kat sini dia menghadap atom yang satu lagi. So helium ni lebih kepada kawasan positif. So let's say helium yang ini ada kat sini. So dia menyebabkan keadaan kat sini lebih positif. So positif dengan negatif akan menghasilkan van der Waals
forces. Okey, pergi kat neon. Neon ada 8. Kan? So 8, ada kata 8 elektron berkumpul kat sini menyebabkan kawasan ni akan jadi negatif sebab elektron. So neon kat sini ada kata elektron dia kat sini menjadikan kawasan ni positif. So positif dan negatif akan menghasilkan van der Waals forces. Ini. Tetapi dia sekejap-sekejap sebab elektron selalu bergerak. Sekejap-sekejap tapi selalu ada. Alright, so neon bila when going down the group, since elektron kat neon ni sangat banyak, so that's why semakin besar makin banyak elektron kan. So force van der Waals forces dia akan menjadi semakin kuat dan kita perlukan more heat energy untuk putuskan ikatan tu untuk kita make sure melting point tu dicapai lah untuk dia jadi liquid kan. Macam tu lah. Okay. So teacher tak boleh nak pergi jauh sangat pun. Nanti jadi pre-U pula. Okay, and then more heat energy makin kita turun, apa yang nak buat? Tadi teacher explain yang atas je. So more heat energy is required to overcome the stronger forces of attractions during melting and boiling point. Alright, so itu sahaja kita nak explain. Nak explain further macam teacher tadi, tak adalah. Bukan pun dia tak tanya pola positif, pola negatif, tak ada. Alright, so density increases. Yes, ini kita apply untuk semua group. Sebab density melibatkan ketumpatan. So bila kita turun group, mass pun akan bertambah. So bila mass pun bertambah, dia semakin tumpat dan tenggelam lah. So that's why kita kata density of element increases. Okay, itu sahaja untuk group 18. And then uses of group 18 ni memang suka ditanya dalam exam. So kena hafal lah. Terutama yang helium dia selalu tanya kan. Okay, yang ini yang group 1 yang awak kena fokus kenapa ada reactivity. Group 18 kita sekejap saja, kita just cakap when going down the group what happened kan. Tapi group 1 dia ada penambahan reactivity sebab dia unstable sama dengan group 17. Okay, teacher pergi laju awak ngantuk ke apa kau buatlah sesuatu. Okay, group 1 kita panggil alkali metal. So alkali ni kita boleh buktikan melalui eksperimen. Sama ada kita nak pakai litmus paper, kita test dia, red tukar jadi blue, so yes, group 1 alkali metal. Ataupun kita nak pakai pH meter, kita check pH value dia. Kalau dia dah keluar lah pH value dia 8 hingga 14, dia adalah alkali. And then satu lagi, pakai indikator yang kita belajar dalam acid and base. Kalau contoh phenolphthalein, kalau kita test phenolphthalein ke atas, kalau kita test phenolphthalein, yes, kita letak dalam alkali metal yang warna colourless tu, dia akan turns to pink. Sebab menunjukkan alkali tu, itu adalah alkali lah, macam tu. Baby. Ini adalah uses untuk lithium. Boleh tengok sikit-sikit lah. Alright, so valence, since semua elemen dalam group 1 ada satu valence elektron, that's why kita masukkan diorang ni dalam group 1, tak ada apa. Okay, so physical properties yang kita bandingkan dengan group lain, bukan elemen dalam group dia, tapi kita bandingkan dengan group lain. So since dia metal, so dia good conductor of heat and electricity. Specialnya dia sebab dia soft and can be easily cut, teacher tertinggal. Cut with a knife. Dia sangat soft. Kita boleh cut dengan pembaris. Sebab dia sangat soft. Sebab dia group 1. Valence elektron dia 1, dia lemah sikit. Alright, so dia grey in colour with silvery and shiny surfaces when freshly cut. Tapi teacher suka buat reason ni. Alright, so and then last lagi, low melting points and boiling point compared to heavy metal. Dia metal. So logiknya dia kena ada high melting point and boiling point. Tetapi dalam ni dia bandingkan dengan heavy metal iaitu transition metal. Transition metal memang heavy metal dia sangat tinggi. Low melting point and boiling point. That's why dia tulis low kat sini. Sebab dia compare dengan heavy metals. Kalau dia compare dengan orang lain dia high lah. Tapi ayat ni dia compare to heavy metal. Low density sebab dia soft. Atomic size increases lah. Ni benda yang sama lah dengan semua orang. Semua group. Okay, so when going down the group, ayat going down lagi sebab kita nak explain tentang group 1. Atomic size increases, so the number of the shell occupied with electron increases. So dia tambah sikit explanations dia sebab kita nak cakap tentang reactivity lah nanti. Alright, so as a result, the distance between outermost shell occupied with electron and the nucleus become further. So semakin besar size, jarak antara nucleus dengan valence electron semakin jauh. Okay, melting point, yes, yang ini. Hanya group 1 sahaja melting and boiling point decrease.
Okey, sebab dia ada valence elektron satu saja. Kan kalau tadi nanti group 17 dengan group 18 valence elektron dia banyak. So bila valence elektron tu berkumpul, dia akan hasilkan force of attraction yang sangat kuat lah. Sebab tu when going down the group, elektron pun makin banyak, so force of attraction tu semakin kuat. Tapi kalau group 1, valence elektron dia hanya satu. So bila makin besar, force of attraction dia semakin lemah. So bila semakin lemah, that's why melting and boiling point dia decreases. Maksudnya apa? Decreases ni kita tak perlu, bila makin besar, makin senang melting point dia. Makin cepat dia sampai ke melting point dia sebab ikatan dah lemah. Ikatan van der Waals antara lithium, bukan lithium lah, kita ambil potassium lah yang besar kan. Potassium dengan potassium ni dah lemah, so tak perlukan banyak heat untuk putuskan. Melting point and boiling point yang jadi tinggi tu sebab dia perlukan banyak sangat heat untuk putuskan ikatan. But since melting point and boiling point untuk atomic size yang besar untuk group 1 ni rendah je, maknanya ikatan dia lemah dah lah, senang nak putuskan ikatan antara K tu. So K tu boleh berubah slowly jadi cepat dengan jadi liquid, lepas tu pergi jadi gas, senang nak putuskan. So ayat dia kenapa? Thus less heat energy is required to overcome the weak forces of attraction during melting and boiling point. Alright, so density macam teacher cakap, atomic mass yang kita fokuskan. So semakin menuruni group, so semakin mass of that element pun semakin berat kan, bertambah, so dia akan jadi tenggelam lah, more denser. Okay, ni benda yang sama macam kat atas. Alright, so jom fokus pada group 1. Celik sikit mata tu. Okay, so chemical properties of element when going down the group 1. Group 1, since dia ada satu valence electron, so dia lebih prefer untuk donate. Dalam erti kata lain, apa-apa metal memang suka donate electron. Macam tu je lah. Okay, metal memang suka donate electron sebab valence electron tak banyak. 1, 2 dan 3. Paling maksimum untuk metal adalah 3. So dia tends to donate ataupun lose dia valence electrons lah. So group 1 since dia ada one valence electron sahaja, so dia tend to donate lah. Senang untuk dia donate daripada dia menerima kan. So bila dia donate ni akan keluarkan charge positif lah. Okay, mana-mana atoms yang donate, lose ataupun release electron, dia akan bercharge positif. And then nombor dia charge yang berapa, charge dia apa, tengok kepada jumlah elektron yang dia lepaskan. So group 1 mestilah dia lepaskan satu sahaja, valence elektron dia ada satu je kan. So dia akan jadi plus 1. Okay, so ni half equations, macam kita belajar redox buat half equations. Elektron mesti ada pada belah kanan sebab dia donate. Kalau ingat balik, anode, cathode, so anode tu undergo oxidations kan, oxidations tu adalah release electron. So bila dia release electron, bila nak buat half equations, electron mesti ada pada belah kanan. So dalam keadaan dia neutral, dia transfer electron untuk stablekan diri dia. So that's why dia jadi ions, cation, positif. And then electron kat sini tak ada apa-apa nombor kan, so kita assume dia satu lah. Satu electron yang dilepaskan. Okay, so during a chemical reactions, group 1 will donate, boleh pakai ni lose, donate, give up dengan satu lagi release. Boleh pakai mana-mana sahaja. The valence electron to form ion with charge, ni benda yang sama. Tujuan dia sebab dia nak capai stable duplet or octet electron. Yang ni tukar arrangement. Bukan achievement, arrangement typo kat situ. Okay, sebagai contoh, teacher nak tekankan balik kat sini, takut ada careless mistake. So lithium, dia ada 3 proton number, that's why dia jadi 2.1 kan. So dia ada satu valence electron kat sini. So bila dia lepaskan elektron tu, akan jadi ions kan. Ion buat gini. Tengok lithium plus dengan E. Macam mana nak lukis, kena ada bracket dengan plus. Plus tu bergantung kepada jumlah elektron yang dia lepaskan. Kalau calcium ada 2 valence elektron, dia group 2, so dia akan jadi 2 plus. And 2 elektron kat sini. Kan menunjukkan dia dah lepaskan 2 elektron. Tapi untuk group 1 macam ni. Okay, ini tak ada pun tak apa. Janji yang ni yang penting. Okay, so apa yang berlaku? Pastikan
ion dia hanya ada satu shell sahaja. Jangan pergi kelirukan, awak dah keliru kat situ kan? Alamak, aku dah confuse macam tu. Kenapa ada satu shell je? Sebab daripada keadaan atom, dia 2.1, dia lepaskan satu elektron yang ada kat valence shell ni. So, shell ni dah boleh cancel dah tak ada, dah tak wujud dah. So, tengok pada electron arrangement lah kalau nak secure. Dia akan jadi 2. So, lukisan tu mesti ada pengurangan satu valence shell. Okay. So since dia 2, that's why 2 untuk first shell itulah valence shell dia, itu adalah duplet. Okay, sama juga sodium plus, sebab dia release one valence electron, so ada elektron kat sini, tengoklah 281 dia nak lepaskan satu ni keluar, so satu tu dah tak ada, valence shell ni akan cancel. So jangan lukis kat sini 3 shell ya. Tengok pada electron arrangement selepas daripada dia lepaskan elektron tu, dia akan jadi 2.8. So apa-apa kena berkait antara dua ni. So dua-dua ni adalah electron arrangement, tapi ayat dia berbeza. Ni draw electron arrangement, so lukislah shell dia. Kalau dia kata write electron arrangement, ni cara kita tulis. So tengok baliklah pada arahan dia. Kalau draw, macam ni cara draw electron arrangement. Kalau write electron arrangement, macam ni gaya dia. Okay, so 288, so dia octet lah. Alright, so itu sahaja untuk going down the group. Bukan itu sahaja untuk kelas hari ini, tidak ya. Okay, changes in reactivity. So teacher rasa reactivity inilah yang student ada yang mahir, ada yang tak mahir lah. Siapa yang boleh imagine dari segi dan faham konsep untuk setiap group tu, apa tugas dia, so insyaAllah faham tentang reactivity ni. Okay, sekejap tengok sikit. Ada berapa? 40 orang. Okay, tak apalah teacher share. Okay, cuba angkat tangan siapa yang tak faham tentang reactivity. Tengok sikit ke tak ada yang angkat tangan? Ada tangan kan? Boleh angkat tangan kan? Semua okay? Izham angkat tangan. Tak ada dah. Okay, ada. Okay, Rina. Yang lain ni majority faham lah. Faham. Alamak, tiba-tiba jadi ramai. Okey. Macam ni yang faham tu baguslah. Teacher ulang balik makin faham lah insyaAllah. So group 1 very reactive metal sebab dia tak stable kan macam group 18. And then alkali metal have similar chemical properties. So again jumpa balik similar chemical properties ni maksud dia same number of valence electron. Okey, tu kalau jumpa saja similar chemical properties tu dia berkait dengan valence electron. So dia ada sama number of valence electron. Tetapi berbeza dari segi reactivity tu. Adakah elemen dalam grup 1 ni senang nak release electron ataupun susah nak release electron? Okey. Pergi ke reactivity yang ni, poin yang ketiga. Reactivity of alkali metal increases when going down the group. Semakin turun, saiz makin besar. Kenapa reactivity of alkali metal increases? Because the reactivity of alkali metal ni bergantung kepada how easily it can lose its valence electron. Sebab kat atas tadi kita belajar kan, group 1 tugas dia kena lose electron sebab dia metal. Satu hal dia metal and then dia ada satu saja valence electron. So dia lagi senang untuk lepaskan electron. So reactivity untuk group 1 bergantung kepada betapa senangnya dia nak lepaskan valence electron. So dia berkait dengan atomic size lah. Kan? So an atom which is easier to lose its valence electron is more reactive. So ada satu benda yang teacher nak tekankan. So make sure tolong take note When going down the group, untuk nak cakap pasal reactivity, kena start dengan atomic size. Sebab perkaitan dia dari situ. So atomic size increases. Let's say kalau soalan bagi lithium dengan potassium, kalau soalan minta awak explain, cara nak jawab pun kena hati-hati. Awak kena buat perbandingan. Contoh the atomic size, when going down the group, the atomic size of potassium is larger than atomic size of lithium. Kalau dia bagi macam ni. Kalau dia just cakap explain the reactivity of potassium, itu saja, tak perlu ada perbandingan.
Tapi bila dia ada dua kuantiti kat situ, lithium dengan potassium, ayat dalam explanation ni perlu adalah sekali compare to ataupun dan berbanding. Okay, setiap ayat tu kena ada. Alright, faham tak? Setiap ayat tu kena ada. The single valence electron become further away from the nucleus in element K compared to element lithium, macam tu, Li, macam tu lah. Alright, take note kat situ sebab soalan memang suka explain antara dua benda lah. Mesti ada perbandingan. Alright, so the atomic size increases. Yang ini kita fokus pada satu elemen sahaja. Alright, so bila atomic size increases, the single valence electron become further away ataupun far away pun boleh from the nucleus. Okay, ayat apa yang teacher nak tekankan? Ayat nombor 3. Sebab silibus baru dia dah guna istilah yang berbeza sedikit compared to silibus lama. Silibus lama kita boleh guna attraction force. Macam ni dia tulis between, walaupun benda tu sama maksud je, tapi istilah tu. And valence electron, macam tu lah. Ni diterima. Lepas tu nuclear attractions, kita pernah guna nuclear attractions. Nuclear ni bermaksud nucleus lah, attractions on electron, on valence electron. Ni diterima dulu. Sekarang ni kita takut dia tak terima sebab istilah sekarang ni dah guna lain. Apa istilah dia? Dia guna ni, nuclear attraction force towards valence electron. Nuclear ni bukan nucleus, pastikan ejaan nuclear menunjukkan itu attractions nucleus. Towards, bukan with. Alright, so yang ini penting ini sangat ditekankan sebab silibus baru. And then awak pula first batch yang akan duduki SPM dengan silibus yang baru. So kita kena hati-hati kat situ lah. So the atomic size increases, there's a valence electron further away from the nucleus. Hence, oleh itu, the nuclear attraction force towards, daripada nucleus kat tengah-tengah nak pergi kepada valence electron become weaker. Strong dia, forces dia dah semakin lemah sebab size dah semakin besar. Jarak antara valence electron yang bercharge negatif dan juga nucleus yang bercharge positif tu semakin lemah. As a result, it is easier for the atom to lose the single valence electron to achieve octet or duplet electron arrangement. So untuk yang ini, tengok dulu elemen apa yang dia bagi. Kalau lithium, jawapan awak mesti ada, lithium kan 2 1 kan. So dia lepaskan satu, dia akan jadi duplet. So awak tak boleh buat duplet or octet. Awak hanya boleh jawab duplet sahaja. Sebab kalau dia bagi spesifik elemen. Okey, kalau lithium dia duplet. Kalau buat octet, potensi salah tu ada walaupun awak faham, tapi awak dah terbiasa tengok jawapan or kan. So pastikan awak kenal elemen tu apa dan kena tahu electron arrangement dia selepas dah jadi stable tu. So dia akan jadi octet untuk lithium kan, duplet untuk lithium kan. Kalau yang lain-lain, kalau dia jadi 8, ayat jawapan awak tu mesti ada octet sajalah, tak boleh kata or duplet, tak boleh. Macam tu lah. Ni secara general kan. Kita tak tahu atom apa yang dia nak fokuskan, tapi when going down the group. Okay, therefore the reactivity of group 1 elements increase down the group. Okay, kita tengok pada ni lah. Ni. So ke atas less reactive, semakin ke bawah more reactive disebabkan apa? Size semakin besar, so jarak antara nucleus dengan valence electron pun semakin meningkat. So dia jadi semakin weaker forces dia kan. Bila weaker, elektron duduk luar ni dah tak ada, nucleus dah tak mampu, dah tak berdaya nak tarik dia ke tengah. So dia tends to pergi. Okay, lagi senang untuk dia pergi. Bila lagi senang untuk dia pergi keluar, so dia more reaktif. Sebab group 1 ni, reaktiviti dia bergantung kepada tahap kesenangan dia untuk melepaskan elektron. Alright, so itu sahajalah untuk group 1 tentang reaktiviti. And then seterusnya dia suka tanya tentang eksperimen. Okay, kenapa eksperimen kita demonstrate by teacher? Sebab group 1 sangat reaktif. Bila sangat reaktif, kalau student buat main je, dia meletup. Kalau potassium tu dah ada flame dah. Kalau kita dissolve dalam water, dia ada dah keluar flame lah sikit. So that's why ini kita demonstrate sajalah. Alright, so pertama sekali, eksperimen kita akan buat reactions dengan water, yes, oxygen gas dan juga chlorine gas. Okay, teacher nak bagi tahu kat
step 1 ni, kenapa kita cut tu betul lah cut sebab dia soft yang kita boleh cut sendiri. Kenapa kita kena dry? Dia datang daripada mana? Siapa tahu kenapa kena dry dulu? Kita simpan group 1 ni dalam apa? Siapa tahu? Janish tahu tak? Azani? Janish tahu? Azani tahu tak? Azani ada tak? Tahu teacher. Kenapa? Dia letak kat mana? Tak dalam air ke? Kita dah nak buat reaction dengan air, takkan kita letak lithium dalam air lagi? Yalah, teacher bagi tahulah. Yalah. Kita letak group 1 ni sebab ada soalan tanya where group 1 is kept in laboratory kan? Kita simpan dalam paraffin oil. Paraffin oil dalam minyak yang kita panggil paraffin. Disebabkan dia terlalu reaktif, kalau kita letak gitu je tutup, potensi dia react dengan udara pun tinggi sebab dia boleh react dengan oksigen. And then kalau tiba-tiba kat penutup ni ada water vapor, dah ada reactions dah. Kan? So that's why kita simpan dia dalam paraffin oil. So reason dia apa? Kejap Mana dah teacher cari buku jap. Okay, berbalik pada dia in paraffin oil. So kalau dia tanya reason, mana aku nak select reason ni? Sinilah. Reason kenapa? Sorry berterabur. Sebab to prevent them tu merujuk kepada group 1 lah. Them from reacting. To prevent them from reacting with oxygen and yang teacher cakap tadi, and water vapor from the atmosphere ataupun environment pun boleh. Atmosphere tu environment lah. Okay, to prevent them ataupun to prevent the group 1 element from reacting with oxygen. Oksigen tu dari mana? Air lah kan? And water vapor. Water vapor pun dalam air pun ada water vapor. Embun ke apa ke kan? Alright, so itu reason dia. Tu kena take note lah Alright, so seterusnya macam biasalah kita dah cut dia, kita dah dry dia dengan filter paper kan? And then barulah kita boleh dissolve dia dalam air. So last kali kita pakai red limus paper macam teacher bagi tahu awal-awal tadi. Sebabkan group 1 ni alkali, kita nak buktikanlah dia alkali ke betul ke ni penipu hangit So kita test dengan red limus paper, dia akan jadi blue color. Alright. So group 1 react with oxygen gas, kita tengok kepada ni lah, equations dia ada 2. Teacher nak tunjuk lagi sebab kita tak buat sekarang pun. Tiba-tiba teacher set kat dapur, chlorine gas semua tu, mampus keras laki aku pengsan. Okay, ni adalah chlorine gas, so terus pergi pada ni lah. Group 1, kita pergi pada water dulu Water, bila alkali metal react dengan water, so dia akan produce metal hydroxide dan juga hydrogen gas. Sebab tu akan ada bunyi macam tu, ada hiss sound. Itu adalah production of hydrogen gas. Okay, so ini adalah soalan juga suka sangat tanya chemical equations untuk setiap elemen. So ni teacher dah bagi yang balance terus dah bagi balance terus dah. So 2X ni adalah refer apa-apa saja group 1 yang kita gunakan lah. Lithium ke gantikan je lah. So dapatlah lithium hydroxide dan juga hydrogen gas. State tak payah buat. Tak payah buat. Bukan teacher hasut ke apa, tak. Sebab kalau awak nak buat, kalau awak confident state dia apa, contohnya H2O ni liquid, boleh lah. Tapi kalau salah, elok-elok awak dah balance penat-penat, terus jadi salah disebabkan state, physical state tu. So nak buat boleh, tapi kalau salah semua akan jadi salah, 0 mark. Tu bahaya dia Okay, so lithium akan dissolve dalam water, kita akan tengok reactivity dia jadi macam mana, teacher bagi kat bawah tu.
So ini contoh guna lithium, inilah balance equations yang dia suka sangat tanya. Write the balance equations from the reactions. Macam itulah. Okay, kalau awak hafal dia punya produk ni dengan produk ni awak boleh balance sendirilah, tak perlu nak hafal susah-susah dua macam tu. Okay, so observations dia, since kita belajar tadi reactivity dari atas ke bawah, reactivity boleh meningkat disebabkan size tu kan, bila size tu and then valence elektron mudah dilepaskan bila saiz tu dah jadi makin besar. So dia macam ni lah, lithium, sodium, potassium dia semakin turun group. So kita tengok pada observations pun dia slow, memang slow pun. And then colourless solutions ni sebab apa? Sebab produk dia mesti metal hydroxide. Alright, so metal hydroxide ni colourless lah, dia tak ada colour. So sodium ayat apa? Randomly, semua ada randomly. Dia move secara rawak. Dia pergi ke kiri ke kanan, kiri ke kanan. Tak apalah tu ikut dia lah pergi mana. Tapi reaction tu dari segi apa? Kita cakap macam ni lah, slowly. Lepas tu sodium rapidly lah, laju sikit. Alright, so ada hiss sound dah. Sebab dia reaktif kan? Hydrogen gas macam tu. And then potassium ni yang bahaya sikit sebab dia very rapid and ada flame sikit. Alright, so hiss and pop sound ada kedengaran dia kata. Hiss and pop sound. Alright, so colourless solution ni semua akan hasilkan metal hydroxide. So yang membezakan dia adalah reactivity dia, sama ada dia slow ataupun very rapidly. So itu sajalah. Alright, so teacher tinggalkan tempat kosong ni sebab teacher nak bagi tahu bahawa soalan suka keluar write chemical equation. So tolong buatlah. So at least awak noted lah kan. Bukan teacher saja letak. And then next is oxygen gas. Yes, oxygen gas ni dia ada dua equations yang mana, ingat tak yang tadi kat eksperimen tadi, last kali dia nak pakai litmus paper. Mana? Tak jumpa dah. Apa ni dah? Oxygen, tak jumpa dah. Litmus paper, right? Litmus paper. Okay since reactions alkali metal dengan oxygen gas, dia hasilkan solid je kan. So kita nak buktikan dia bagaimana dia ni alkali metal ke ataupun bukan ke kan. So kita kena dissolve dalam water. Selepas kita buat reactions alkali metal dengan oxygen gas akan dapat satu produk. Produk tu akan kita dissolve dalam water untuk kita tengok dia alkaline ke tak alkaline. So bila kita dissolve dalam water, dia akan jadi alkaline metal hydroxide solution. Jom kita tengok dululah chemical equations dia. Pertama sekali alkali metal. So X lah, apa-apa alkali metal lah. React dengan oksigen akan dapat metal oxide. So metal combine dengan oksigen, of course lah dapat oxide. Oxide apa kan? Okay, and then yang ini kita nak test sama ada alkali ke tak alkali, kita dissolve sahaja dengan water. So ada satu equation dan satu lagi equation jadi dua. So bila dissolve dalam water, combine dengan H kat water molecule akan jadi metal hydroxide. Yang ini tak ada hydrogen gas sebab dia daripada metal oxide. Yang satu saja tadi, metal tu dissolve dalam water akan menghasilkan hydrogen gas kan. Kalau yang ini daripada reactions dengan oksigen dapat metal oxide, so metal oxide dissolve dalam water akan dapat metal hydroxide sahaja. So jangan terkejutlah kalau dia minta dua chemical equations daripada reactions dengan oksigen. Teacher recall balik je. Benda ni awak dah belajar. Okay, macam itulah observations dia. Kita boleh provekan reactivity memang increase when going down the group. Slowly, vigorously, very vigorously. Alright, boleh tengok balik kat nota. 850 dah. Alright, so dengan halogen pula, halogen dapat metal halide. Senang, alkali react dengan halogen combine, dapatlah kita panggil lah dia metal halide. Sebab alkali ni metal, so halogen dapatlah metal halide. So pastikan halogen group 17 dia diatomic. So bila diatomic kena tulis subscript 2 kat sini. That's why teacher buat Y2. Y ni refer kepada any halogen atom lah. Alright, so diatomic. Jangan buat Cl sahaja. Salah semua, okay? So inilah dia. Ini tak payah dissolve pun. Kita nak test yang ini je sampai dengan oksigen tu saja. So selamatlah kan, satu equation je nak ingat. Tapi bahaya dia kat sini pasal apa produk dia. So take note lah.
Kadang student buat Cl saja, itu yang teacher cakap tu. So slowly, vigorously, very vigorously, so membuktikan bahawa reactivity tu meningkat when going down, dia grow, senang dia untuk lepaskan elektron. Yang ni ambil daripada buku teks saja. So ayat tu kat mana? Yang teacher cakap tu yang ni Nuclear attraction force towards the valence electron. So ini istilah yang baru untuk syllabus yang baru. So follow sahaja apa yang dia tulis dalam buku teks tu. Alright, so itu group 1. Habis dah? So ada soalan? Ada soalan ke? Teacher, Jelas ke? Teacher, kalau intermolecular force sama macam van der Waals ke? Intermolecular force, yes. Intermolecular force tu maksud dia apa? Antara molecules. Itu dalam chemical bond. Dia ada dua. Satu intra, satu inter. So intra ni hanya ionic bond, metallic bond dengan covalent bond. Sebab apa? Sebab tengok sini ionic tu dengan covalent tu berlaku antara atom dengan atom kan. Contoh H2O. Macam mana buat H2O ni? Sekejap selingan je lah. Nanti kita pergi kat chemical bond bila kita nak revise Okay. So covalent tu ada kat dalam molekul tu. Covalent ni kan antara non-metal dengan non-metal O kan. So dia menghasilkan water molecule ni covalent bond. Apa yang dimaksudkan dengan intra? Yang berlaku dalam molekul itu. Ni. Okay. Pergi kat ni inter. Inter ni melibatkan hydrogen bond dan juga van der Waals tadilah yang awak kata tu kan. Van der Waals ni antara molekul dengan molekul. Tadi yang teacher cakap kan. Helium dengan helium. Dua molekul yang terlibat menghasilkan van der Waals forces. Ni inter. Kalau intra ni yang berlaku dalam molekul tu. Faham tak? Faham tak? Faham, teacher. Itu intermolecular. Intermolecular adalah antara molekul dengan molekul. Kalau intra berlaku kat dalam molekul tu. Macam ionic bond, NaCl tu kan. So dalam NaCl tu ada ionic bond. Na dengan Cl tu ada ionic bond. So dia berlaku di dalam molekul tu. Bukan antara molekul dengan molekul kan. So kita panggil intramolecular. Itu je lah. Itu chemical bond. Alright. So dia dah advance lah. Baguslah tanya. Tapi yang chemical bond nanti kita belajar. Kita revise balik. Selepas pre-trial. Okay, lagi soalan? Boleh proceed? Gagah lagi? Terpaksa gagah kita nak pergi laju-laju. Revision kan? Benda dah belajar kan? Bukan benda baru. Okay, so group 17. Group 17 sama juga macam group 1, dia unreactive. Dia reaktif sebab dia tak cukup elektron lagi satu je kan nak jadi octet. So untuk group 17, dia hanya menghasilkan, dia nak jadi octet sahaja. Jangan dalam jawapan group 17 tiba-tiba ada duplet. Duplet boleh kat group 1 sebab group 1 ada lithium. Lithium tu boleh jadi duplet. Sebab tu dalam nota group 1 ada duplet or octet. Kat group 17, teacher tak ada tulis duplet kalau ada tu salah teacher. Hanya menghasilkan dia nak capai octet electron arrangement sahaja sebab daripada 7 dia perlukan satu sahaja lagi untuk jadi stable. So dia akan jadi octet. Alright. So apa beza dia dengan group 1? Reactions dia opposite dengan group 1. Sebab group 1 ni adalah metal, teacher bagi tahu dah. Metal ni dia prefer untuk donate elektron, untuk release elektron. Tapi sebab dia ada satu kan, alang-alang ada satu dia lepaskan lah. Senang untuk dia lepaskan daripada terima. Kalau group 17, dia ada 7. And then dia perlukan untuk mencapai stability, dia lagi senang untuk menerima satu lagi elektron untuk capai octet. So that's why dalam group 17 dia menerima elektron. Ataupun senang kata group 17 ni adalah non-metals. Kalau non-metal memang suka menerima elektron. Okay? Kalau metal suka derma, kalau non-metal suka menerima. Alright, so terus pergi halogen group, nama diberi and then exist as diatomic macam teacher bagi tahu. Kalau nak buat chemical formula dalam chemical equations tu pastikan tulis F2, Cl2, Br2. Itu yang kena selalu ingat.
Okay. Sebab apa? Sebab dia tak stable. That's why dia ada bonding dengan atom yang lain untuk dia stable lah. Itu dalam chemical bond. Okay, so ini adalah contoh-contoh dia. Tak perlu nak go through detail. Benda dah belajar. So and then ni pun group 17. Kenapa? Sebab ada 7 valence electron. So jangan teacher kata jangan keliru, jangan terganggu dengan 18 ni. Itu tak ada dalam syllabus untuk minta awak buat electron arrangement. Okay, physical properties. Kalau tadi group 1 yang paling senang nak ingat dia soft. And since dia metal, so dia senang conduct electricity kan. So kalau group 17 dia non-metals. And then dia diatomic. Group 18 tadi mono. Sebab dia stable. Group 17 dia tak stable, so dia akan form diatomic molecules. Low melting point and boiling point, insulator of electricity sebab apa? And poor conductor of heat sebab dia bukan logam. Okay, group 17, when going down the group, dia ada perubahan state. Ni pun pernah ditanya juga. Tak ingatlah trial ke, SPM ke. Jadi kita tengok soalan. Pernah jumpa. So when going down group 17, physical state dia berubah. At room temperature je lah. Bila temperature yang lain, dia boleh je jadi gas ke liquid ke apa kan, solid ke. At room temperature, fluorine dengan chlorine sahaja gases. Room temperature macam 25 tu lah. Okay. So bromine is liquid. Turun lagi jumpa bromine, liquid. Turun lagi jumpa iodine, solid. Okay. And then the color of halogen become darker. When going down the group, semakin turun, fluorine pale yellow gas sebab tadi dia dalam bentuk gas kan. Chlorine ni selalu jumpa kan. Greenish yellow. Kat redox pun selalu jumpa kan warna chlorine kan. Greenish yellow gas. Bromine reddish brown dalam displacements of metal, displacements of halide group 1 kan, chapter 1. Redox tu kita ada belajar displacement of halogen kan, ada color-color. So purplish black. Tapi yang paling famous chlorine lah. Kan ada chlorine gas keluar greenish yellow macam tu. Okay, so state dia ingatlah. Makin turun ke bawah semakin dia attraction force tu semakin kuat. So dia akan jadi solid. Alright, so melting point and boiling point increases sama macam group 18 sebab valence elektron dia banyak. So makin besar makin banyak elektron dia ada. So kekuatan van der Waals forces antara molekul dengan molekul yang kawan-kawan awak tanya tu kan, intermolekul antara molekul dengan molekul. Apa yang samalah, contoh fluorine dengan fluorine lah. Okay, so semakin kuat. Dia sama je reason dia macam group 18 kecuali group 1. Alright, so most the forces of attraction between the molecule become stronger. So bila stronger, more heat energy is required to overcome the force of attraction ataupun attractive forces. Okay, sama je. Yang lainnya adalah reactivity. Okay, so ni dah pergi kat reactivity pukul 9 lah. Sempat kot sebab minggu depan kita buat ni lah. Ni awak dengar je apa teacher cakap. So group 17, dia ada 7 valence electron. So dia tends to accept lah, dia nak terima lagi satu. Dia perlukan satu lagi daripada metal lah, selalunya dia ambil daripada metal. Alright, so in chemical reactions, this atom receive, bila receive, charge akan jadi negative. Itu untuk simbol receive lah. And 1 electron, so that's why dia negative 1. Tapi dalam chemistry, 1 ni tak perlu kita tulis, kita just biarkan sahaja charge tu kan. So X. So tengok kat half equations macam yang kita belajar dalam anode dengan cathode tu. So kalau untuk cathode, reductions kan, reduction kena accept electron lah, tak ingat dah kot. Kan? So bila accept electron berada pada belah kiri. Daripada elok-elok dia jadi atom, dia nak terima lagi satu elektron. That's why elektron duduk kat sini. Maknanya dia bersama dengan atom tu So bila dia dah terima elektron, so akan berlaku pertambahan elektron. That's why dia jadi ions. Menunjukkan ada perubahan elektron tu. Ions apa? Negatif, yang kita panggil sebagai anions. Okay. So during a chemical reactions, atom of group 17 element will boleh pakai gain, boleh pakai receive, boleh pakai accept. Tu tak ada apalah kan, saja nak bagi option. And electron, seketul je, singular kan. And electron to form negative one. So untuk apa ni? Untuk achieve stable type electron arrangement. Jangan buat duplicate untuk group 17. Alright, so ini adalah contoh-contoh dia lah kan. Okay, tadi group 1 teacher cakap shell tu selepas daripada atom nak pergi jadi ion, shell tu akan berkurang satu kan.
Tapi kalau untuk group 17, dia hanya tambah saja elektron tu ke dalam shell yang sama. Sebab shell yang last kali tu dia ada 7. So dia nak cukupkan lagi 1, so akan tambah kat sini. So sebelum dan selepas shell tu sama. Shell sama tetap 2, tetapi ada nambahan elektron. 1 elektron. So 2, 7. So dia ada 2 shell kan. So dah jadi ion. So buat bracket. Negatif kat sini menunjukkan dia ada menerima 1 elektron. So ini kita buat cross lagi, nampak kan? Kat shell yang sama, that's why shell tu tetap 2 juga. Tapi dia dah mencapai octet electron arrangement. And then kat sini pula elektron pastikan berada pada belah kiri menunjukkan elektron tu diterima. Kalau pada belah kanan awak buat maknanya dah salah lah. Itu untuk group 1, metal yang menderma elektron. So sama juga dengan klorin, benda yang sama dengan fluorin kat atas tu. Tengok sini shell tak berubah Shell pun tak berubah tapi stable selepas jadi ion iaitu octet. Okay, kita fokus kat sini. Group 17 very reactive, sama macam group 1. They have similar chemical properties. Similar chemical properties sebab apa? Semua group 17 ada 7 valence elektron. Okay, chemical properties, reason dia sebab valence elektron. Sama valence elektron ada same chemical properties. Tapi yang bezanya apa dari segi reactivity dia? Sama ada dia mudah ke dia susah? Dia mudah apa, dia susah apa? Jom kita tengok kat sini lah. Okay, tengok kat sini, reactivity of halogen decreases. Decreases pula. Group 1 tadi increases. Group 17 decreases pula, menurun pula. So kena faham, group 17 ni tugas dia kena menerima elektron. Bila dia nak terima elektron, dia perlukan force yang kuat. So kita belajar tadi kan, atomic size makin besar when going down the group. So forces antara nucleus dengan valence elektron akan jadi semakin lemah. Itu memang fix lah and logik. So tapi tugas 17 ni, since dia kena tarik elektron, so kalau dah weaker attraction force antara valence dengan nucleus, so macam mana dia nak tarik dengan cepat kan? That's why reactivity dia decreases. So the reactivity of halogen depends on the ability to gain or to attract one electron into its valence shell. To apa? To achieve stable octet electron arrangement. Alright, so an atom which is easier to gain or to attract electron is more reactive. Okay, maknanya yang saiz kecil lah lagi senang nak tarik elektron masuk ke dalam shell dia sebab forces tu kuat lagi lah. Okay, when going down the group, ni reason dia awak hanya refer pada yang hijau ni je untuk jawab dalam exam. Sama juga macam tadi kalau teacher kata, kalau soalan kata explain dengan ada 2 elemen, so kena ada comparison. Compared to, then kat hujung ayat. Setiap ayat yang awak explain tu mesti ada perbandingan. Okay, kalau dia just general macam ni boleh jawab macam ni. Kalau dia bagi satu saja jenis elemen tak perlu ada compare then, tapi just sebut je elemen apa kan. Alright. So the atomic size increases when going down group 17. Ni secara general. Okay, apa yang berlaku bila atomic size makin besar, benda yang sama juga point macam group 1, occupied shell ataupun nak cakap valence shell from of each halogen to become further away from nucleus. Pun boleh cakap macam ni jugalah, valence electron further away from nucleus. Boleh. Tapi yang penting yang ini. What happen kalau jarak tu dah semakin jauh antara nucleus dengan valence electron? So the nuclear attraction force towards valence electron become weaker. Force antara nuclear kita pakai nucleus dengan valence electron become weaker. As a result, it is more difficult to attract one electron into the outermost occupied shell ataupun into their valence shell. Boleh juga. Therefore, the reactivity of halogen decreases down the group. So, jom kita tengok gambar. Tadi group 1 kat atas yang kecil less reaktif kan group 1 kan? Sebabnya group 1 kena donate elektron. So, since kat sini attractions antara nucleus dengan valence electron strong. So, kalau nak buang elektron susah kan? Kalau nak tambah elektron senang tak? Elektron pun datang. So, forces kuat ni. So, lagi senang dia nak masukkan elektron ke dalam shell dia. That's why sini more reaktif untuk yang bersaiz kecil. So semakin besar, force of attractions tu semakin lemah. Nuclear attractions towards valence electron semakin lemah. Maka dia akan jadi weaker kat sini kan. So weaker datanglah elektron tergelik-gelik gitu kan. Orang ni nak
Orang ni nak dia tapi slow sangat sebab dia dah lemah kat situ. Okay. Alright, so itu yang jadi less reactive kat sini tu. So ini adalah reason dia. The nuclear attraction force towards the valence electron become weaker when going down group 17. So lagi susah nak gain electron to its valence shell. Jelas kan? Rasa jelas dah ni. Okay, untuk eksperimen kita dalam silibus awak, dia keluarkan eksperimen tu. Syukurlah, tak perlu buat. Tapi just belajar secara teori saja. Yang kita fokuskan adalah grup 1 eksperimen tu. Alright, so grup 17 yang adanya adalah reaction dengan water menghasilkan acid. So ini kita akan test lah dengan Litmus paper boleh. Dengan pH value pun boleh. So yang ini apa tugas awak? Kena ingat produk dia. So yang ini adalah reversible sign. So tak payah nak fikir penat sangat. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab kalau kita tambah air dia jadi ni balik. Kalau kita buang air dia jadi ni balik. Kalau kita tambah air jadi ni balik. Macam tu. Dia tak ada permanently tukar jadi produk tu. Kalau tambah air tak jadi apa-apa kan. Tak jadi apa-apa dia jadi. Itu baru kita guna macam ni. Okay, yang ini maksudnya boleh patah balik. Kalau kita tambah air, buang air dapat benda yang sama. Produk reaktan boleh bertukar-tukar macam tu lah. So tak payah nak pening sangat pasal tu. Yang penting kena tahu produk dia satu acid HX dengan tambah O kat tengah-tengah, H dengan X tu. So yang ni teacher dah bagi contoh. So balancing dia tak ada libatkan apa-apa coefficient, semua satu ratio dia, mole ratio dia semua 1, 1, 1, 1. Alright, so chlorine macam yang kita belajar kat atas tadi, supposedly reactivity dia semakin berkurang. So observation mesti menunjukkan bahawa reactivity of group 17 when going down the group pun decreases. So tengok kat sini lah, greenish yellow dissolve quickly, yes, sebab chlorine ni duduk atas lagi. So size dia lagi kecil compared to bromine dengan iodine. So turun lagi dia akan jadi dissolve slowly dalam water, and satu lagi very slowly. Okay, teacher nak highlight perkataan tu je. And then yang ini ingat ini ada dalam redox kan. Kalau kita nak test untuk kehadiran chlorine. So apa yang jadi dengan litmus paper? Blue ni pergi jadi red menunjukkan dia ni adalah acid. Okay. Last kali untuk chlorine mesti jadi white. Sebab chlorine ni adalah peluntur, ejen peluntur. So dia boleh lunturkan warna-warna baju kan. Apa-apa jenis warna pun termasuk litmus paper. Okay, bromine pun dia ada juga properties behavior dia sebagai peluntur tapi tak sekuat chlorine. But then kalau soalan keluar, apakah elemen yang boleh menukarkan litmus paper blue kepada red dan seterusnya bleach? Kita pakai ayat ni luntur. So jawapan dia mesti chlorine dan juga bromine. Tapi bromine ni take time untuk lunturkan. Tak sekuat chlorine lah. But then dua benda ni akan lunturkan litmus paper. So ada keluar soalan nanti dalam quiz ada kot. Right, so iodine tak tukar apa-apalah sebab dia tak ada dia tak kuat pun macam chlorine dengan bromine. Okay, so macam biasa buatlah, try buat. And then seterusnya dengan halogen dengan metal senang je. Halogen dengan metal dapatlah metal halide. So contoh teacher bagi ni Fe. Okay, ini teacher nak highlight sikit Untuk halogen react dengan metal, dia sangat suka guna iron. Tapi iron kalau perasan, iron 2 ada. Iron 3 pun ada. Kan? Dia ada Fe2+, dia ada Fe3+. Ada dalam soalan objektif SPM, teacher tak ingat lah. SPM bila kan? Ingat ferrum yang disuka guna adalah 3+ sahaja. Kalau dia kelirukan awak, dia pakai iron Fe2+, salah tu. Alright? Yang ni, biasa dia buat. Itu saja. So senang je, react saja dua ni. Pastikan group 17 kita tulis dalam bentuk diatomic akan hasilkan metal halide. Iaitu tengok 3 kan sebab pakai iron 3. Okay, yang ni betulkan sikit Yang ni 2. Nak balancing je. Ni 3 betul dah. Ni salah, 3. 2 jadi. Alright, so ini macam biasalah tengok rapidly sebab dia very reactive. Bila dah turun semakin less vigorously and then sangat slow dan malap lah. Dia kan ada flame kan kalau kita buat pembakaran. So kita tak fokuskan sangat tentang eksperimen tu tetapi chemical equations dia wajib tahu apakah produk yang terhasil.
Last sekali adalah sodium hydroxide. Dia akan hasilkan 3 benda. Satu water, satu sodium halide dan sodium halide. Sini. Beza dia ada O dengan tak ada O je. Tambah O kat tengah-tengah Na dengan X tu dapatlah produk dia. Ada 3 produk dia Okay. So ni pun sama, quickly, slowly, very slowly. Sebab reactivity dia semakin decrease. So buat ini. Tiru je lah. Tukar je. VR ni tak banyak pun kerja. Yang banyak kerja masa exam nanti. Nak kena ingat. Ada nak masuk ke? Tadi yang keluar. Apa-apalah. Ni this one. Ni dalam buku teks. Teacher saja je masukkan yang ini. Sebab teacher nak highlight perkataan elektronegatif. Saja nak perkenalkan. Elektronegatif ni maksud dia tendency to accept electron. Kita dah belajar ni kan. So kalau F ni adalah more reaktif, bermaksud more reaktif tu adalah dia lagi senang nak accept electron. So kita boleh gantikan dengan ayat more electronegatif. Sebab elektronegatif ni bermaksud senang tendency untuk menerima elektron. So kalau less electronegatif maksudnya dia less reaktif lah. Maksudnya elektronegatif tu bermaksud accept elektron. So kalau dia less reaktif maksudnya dia low tendency to accept elektron. Kalau group 1 kita pakai elektropositif tapi tak di-highlightkan dalam ni lah. Yang elektropositif kita akan jumpa dalam tajuk redox lah, hari tu pernah belajar elektropositif. Elektropositif pula adalah ability to lose electron. So kalau makin senang dia lose electron, makin kita katakan dia more reaktif. So, saja je nak perkenalkan kat form 4 tu. Alright, so yang ini kita sambung minggu depan boleh tak? Period 3 sangat panjang dan teacher rasa awak tak boleh nak masuk pun. Walaupun dah belajar benda ni kan. Boleh ke? Sambung minggu depan lah pula. Boleh je. Boleh. Okay. Boleh. So period 3 sambung minggu depan. Benda yang dah belajar tapi mungkin sayu saja kan. Tak ingat pun. Okay. Tak apalah. So ini minggu depan. So ada satu redox tu sekejap je. Pasal rusting je yang akan masuk dalam pre-trial. Alright, so kita boleh select dengan period 3 dan juga seterusnya transition element dan juga bincangkan ni. Kalau redox tak sempat, tak apa, kita tangguhkan next class. Redox sikit sahaja kita akan buat So tolong buat soalan ni, boleh start dah buat. Pada mana yang belum hantar revision past year questions chapter 3 minta hantar Teacher nak bukti yang awak buat. Teacher dah tak ada cara lain dah nak pastikan awak buat revision ke tak. Ini je lah cara teacher sebab kita PDPR kan. Alright, so mana-mana pun yang tak hantar memang teacher kejar lah dia. Okay, alright, so buat ini untuk hari ini dan kita akan bincang untuk next class selepas habis sahaja period 3 and transition element. Alright, so that's all for today's lah. 15 minit tu pergi lari rehat-rehat ke, banyak dah masuk hari ni kan. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Kalau ada soalan, PM teacher. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Teacher, Ya. due date hantar ni bila? Due date, sekejap lagi teacher pergi Nanti Okay. teacher, due date hantar apa? Hantar soalan tadi? Yang table. Yelah soalan tu Itu tak ada due date lagi. Teacher nak minta hantar once teacher dah habis ajar revise chapter 4. So due date teacher bagi next class lah. So ada banyak masa lah nak buat ni, faham tak? Faham tak? Faham. Buatlah, ambil masa untuk faham balik, recall balik. Tak adalah teacher paksa buat, nama pun revisions kan. So slow-slow lah. So minggu depan baru teacher bagi due date hantar untuk past year questions ni. Alright? Okay. Thank you, teacher. Okay.